Okay, kita jumpa Sayyidina Ali untuk berbai'ah, taat setia, janji taat setia untuk walak dengan Sayyidina Ali. Semua pakai jumpa Sayyidina Ali secara automatik. Semua sahabat berijtihad, semua. Bukannya dua orang ni je, semua Tetapi Sayyidatina Aisyah dia kata, jangan lantik khalifah lagi, kita laksanakan qisas dulu. Peristiwa Muawiyah bila? Muawiyah berlaku setelah berlaku pergelutan di antara Khawarij yang melagi-lagikan antara dua pihak. Lepas tu baru orang dah tak setuju dengan Sayyidina Ali, orang pakat-pakat angkat Muawiyah. Jadi berlakulah pula perang sivil Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah anak seorang sahabat Nabi Muawiyah sahabat Nabi, Yazid bin Muawiyah memang masalah. Yang berlakunya pembunuhan Sayyidina Husain, siapa yang bunuh? Yazid bin Muawiyah. Yang masalah sekarang Yazid bin Muawiyah, sampaikan anak kalau tengok video yang telah ceramah daripada Habib Ali Jufri pun, dia kata apa? Dia kata Yazid bin Muawiyah ni punya gedebel dia, sehingga kan dia apa nama, dia pedang dia tu, dia kat istana ni ada kepala Sayyidina Husain, dia cukik-cukik macam itu. Lepas tu seorang sahabat Nabi bangun, apa tak nama dia, dia kata, hang tak betul buat gini. Walaupun hang dah dilantik jadi khalifah, tapi hang tak boleh buat macam ni. Terus dia diam, terus dia keluar. Nak kata yang tu peristiwa yang lebih sadis, yang anak saya tak perlu nak cerita dalam ni. Yang tu lepas daripada perang sipil pun, yang tu dalam peristiwa Karbala, sehingga orang Syiah jadi tasyayyu'. Apa tasyayyu'? Orang Syiah dia jadi melampau-lampau terhadap Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain dan berlakunya Khawarij dan sebagainya. Macam mana kita tahu kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal? Ya, ni nanti akan datang dalam cerita. Okey, tanda-tanda Imam Mahdi dan Dajjal nanti akan datang, akan cerita secara detail. Secara detail macam mana dia mula-mula Imam Mahdi dulu. Lepas ada Imam Mahdi keluar, beberapa ketika selepas itu, tak lama Imam Mahdi keluar, beberapa ketika selepas itu keluarlah Dajjal. Peluk-peluk jalan cerita tu tunggu minggu depan. Tunggu minggu depan. Macam mana kita nak tahu ni mana apa? Tanda-tanda Apa yang tanya kan? Tanda-tanda ke apa yang tanya? Tanda-tanda ke? Tanda-tanda Imam Mahdi dengan Dajjal? Ya, tanda-tanda Dajjal keluar banyak. Tanda-tanda Imam Mahdi keluar, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah sama je tanda-tanda kiamat. Contoh sekarang ni, ingat Imam Mahdi bukan seperti mana yang diimani oleh golongan Al-Arqam mengatakan bahawa Muhammad bin Abdullah As-Sahimi adalah Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab itu bercanggah dengan akidah. Apa yang dikatakan dengan bercanggah dengan akidah yang tidak membawa kekafiran dan masuk anak ni, bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dia beriman bahawa Muhammad bin Abdullah As-Sahimi dah meninggal 200 tahun dahulu, 200 lebih tahun dahulu, dan akan hidup lagi pada satu ketika nanti jadi Imam Mahdi. Jadi yang tu adalah satu tanggapan yang tak perlu habis cerita. Dalam wirid Al-Arqam, dia kata wa ila al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa baitu wa ila Muhammad bin Abdullah As-Sahimi Mahdi al-Qadar al-Fatihah. Memang itulah ayat dia. Lebih kurang begitu ayat dia kata Mahdi muntazar. Ingat, Imam Mahdi laisa muntaziran, laisa muntazaran. Imam Mahdi bukannya yang dinanti-nantikan. Jangan kita duk tunggu Imam Mahdi, bila lah Imam Mahdi nak keluar. Tengok sampai hang mampu pun Imam Mahdi tak keluar juga. Jadi kita ni duk berjuang kan. Kita kata aku nak berjuang bila Imam Mahdi dah keluar. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Kita cerita. Ni nanti nak cerita lah Imam Mahdi dengan Dajjal. Kita nak memahami tentang hari kiamat, kita kena ikut plot kan. Ada tak nak orang yang memahami tentang hari kiamat, dia hanya tahu tengok The Arrival, hui, lepas tu dia pun cerita ke orang, aku ni pakar pasal kiamat. Padahal dia The Arrival seketul je pun. Jangan kita nak memahami hari kiamat berdasarkan Islam daripada A sampai ke Z. Jangan terus daripada Y, Z. Y, Z, lepas tu dah 7 pakar, jangan. Kan dia akan timbul masalah. Mulalah beberapa orang yang akan muncul kata aku pakar pengkaji tentang hari kiamat. Hasilnya apa? Hasilnya akan berlakulah dalam satu blok. Dia kata, adakah ini Dajjal? Tunjuk baby mata satu, yang tu Dajjal. Tu masalah besar Masalah besar. Baby tu bukan hidup pun. Baby tu bukan hidup pun. Dajjal ni mata dia sebelah je, buta. Sebelah lagi tak berapa jelas. Tu, sebenarnya bukannya baby mata satu. Dajjal ni dah lama dah lahir, yang tu baru lahir. Dan sebagainya. Banyak ada ceritanya. Mak bapak Dajjal. Kenal mak bapak Dajjal siapa? Dua-dua Yahudi
mak bapak dia yang disifatkan dalam hadis-hadis ni, kadang-kadang hadis ni bukannya semua sahih maksudnya. Hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya yang tidak boleh dibuat hujah. Dia mengatakan bapa dia seorang yang kurus, mak dia seorang yang gemuk dan sebagainya. Tak apalah, yang tu nanti kita cerita. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah terbaca tentang susur gaduh masyarakat Melayu yang dikatakan ada kaitan dengan the lost stew. Apa the lost stew? Apa dia? Oh, last Lost try. apa tu Ustaz dia? Buat yang ni, buat Masyarakat Melayu dikatakan berasal daripada Nabi Ibrahim dan Qantura. Sejauh mana kebenaran kisah ini? Ada dalil? Masyarakat Melayu adalah sasaran serangan pemikiran-pemikiran budaya kuning dan gejala sosial yang teruk oleh Zionis, juga dikaitkan dengan teori di atas. Masyarakat Melayu masyarakat Melayu dia ni adalah hasil gabungan daripada beberapa bangsa. Ana nak beritahu sikit dalam kita memahami ilmu agama ni, bukan nak kata pun tak faham, tak adalah. Kita jangan contoh nak bagi contoh. Ada yang bertanya kepada Ana, dia kata Ustaz, betul ke dulu laut ni ada disebabkan Nabi Adam nangis sebab tak jumpa Siti Hawa, betul ke? Jangan soalan yang pelik-pelik, tepikan dulu. Faham tak? Jangan kita contoh Kunturo ni, sebut Kunturo ni Adam, tak kena. Kunturo ni awak ni apa Kunturo ni Adam, tak tahu. Okey. Lepas tu cerita yang kita perlu fokuskan dalam masalah ni, contoh kenapa Zionis duk serang masyarakat Melayu hari ni. Ada yang mengatakan bahawa masyarakat Melayu ataupun orang Indonesia, Jawa dan sebagainya lah yang akan mengemudi bahtera akhir zaman. Ana nak bagi satu contoh satu contoh. Nah, Imam Mahdi dari kalangan orang Arab. Imam Mahdi dari kalangan orang Arab, bukan orang Melayu penipu besar. Bukan dari kalangan orang Melayu penipu besar. Al-Arqam dia kata Muhammad bin Abdullah Syami apa nama Imam Mahdi, tak betul. Okey, Imam Mahdi adalah dari kalangan orang Arab. Dan siapakah yang akan bangun pada akhir zaman nanti? Puak mana? Yang tu jangan duk soal. Faham? Sebab apa? Kalau duk soal benda ni, akan timbul orang kata akulah puak akhir zaman, poyok. Akulah puak akhir zaman yang akan bangkit. Semacam Al-Arqam lah masalah dia. Nabi tak sebut. Nabi kata orang yang akan betul-betul sungguh nak jatuhkan Dajjal ni adalah Bani Tamim dan orang yang berserban hitam. Siapa dia? Wallah lah. Jangan pandai-pandai takwil. Oi, kami ni berserban hijau. Lebih kurang sama kan? Tak boleh. Lepas tu dia kata Bani Tamim, kami adalah Bani Tamim. Ingat, Sayyidina Abu Bakar pun keturunan Bani Tamim. Bani Tamim banyak. Bani Tamim banyak. Jadi jangan mendakwa aku ni adalah umat akhir zaman yang akan menegakkan daulah Islamiah. Tak. Kita punya persoalan hari ni apa dia? Hampa ni berusaha tak untuk menegakkan daulah Islamiah? Tu je. Jangan kita kata adakah Melayu akhir zaman nanti akan bangkit menegak. Itu jangan tanya. Tanya usaha kita hari ni. Satu kitab karangan Dr. Yusuf Qaradawi, Al-Islam Bainal Murahaqah wa Rushd. Ni tak punya bagi tahu itu. Islam di antara idealistik dan realistik. Sebenarnya dia nak paku juga orang tertentu lah. Idealistik sangat. Dia kata apa? Dia kata akhir zaman nanti jangan risau. Akhir zaman nanti jangan risau, Islam akan menang. Tu betul lah. Yang tak betulnya apa? Islam akan menang. Jadi kita duk relax lah. Kita tak payah dah buat kerja. Ini tak betul. Jadi persoalan ni hang tak nak jawab. Dan jangan jawab. Kita lepas ni kita berbalik daripada tanya persoalan yang betul-betul kita kena berpegang. Contoh kadang-kadang orang duk tanya tentang Ustaz, apa nama tu, kalau anak terdengar satu kisah mengatakan bahawa Nabi Khidir pun akan bersama-sama pada akhir zaman nanti. Lepas tu macam mana rupa Nabi Khidir ni? Jangan duk tanya benda tu lah. Benda tu tak payah ditanya. Faham tak? Tak payah ditanya. Contoh orang tanya, Ustaz, dalam hadis Nabi kata kenderaan Dajjal 30 hingga 40 hasta dia punya telinga. Adakah kapal terbang? Adakah Pluto pula apa nama? UFO. Satelit. Adakah UFO? Pluto. Adakah UFO? Adakah satelit? Sebenarnya kita duk kalut sangat nak kaji tentang kapal terbang ke ni. Sampai kita pun kaji duk kalut sangat nak kaji benda ni sehingga kan kita terlupa nak kaji benda yang utama. Apa dia? Benda yang utama, Dajjal punya kesesatan akhir zaman apa yang dia buat? TV. Tu je bendanya. Lepas tu 5S, apa, screen, smoke dan sebagainya.